Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan bincangkan tentang pelajaran pertama dalam buku teks tingkatan 4. Jadi sekiranya video ini bermanfaat, sila like, share serta subscribe agar kita dapat kongsikan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Jom kita study, kita tengok buku teks. Jadi pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 1, muka surat 2. Buku teks tingkatan 4, pelajaran pertama. Pelajaran pertama, sini ada tulis pelajaran pertama iaitu pelajaran pertama kita akan belajar surah Al-An'am ayat 162 hingga 163. Jadi 1.26.1 baca dengan betul, lancar dan bertajwid. Jadi pelajar-pelajar, Ustaz akan bacakan terlebih dahulu. Dengar dengan teliti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Okey, Ustaz baca sekali lagi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi pelajar-pelajar boleh cuba baca dengan bertajwid dan lancar. Cuba kita lihat potongan hadis, potongan ayat Al-Quran ini kita baca secara mengikut potongan-potongan ayat. Qul inna salati wa nusuki, maksudnya katakanlah sesungguhnya solatku dan ibadatku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. La syarika lahu, jika kita wakaf, dia akan bunyi la syarikalah. Kalau kita wasal, la syarika lahu wa bizalika umirt. Okey, jadi Ustaz baca secara potongan la syarikalah, tiadalah sekutu baginya. Wa bizalika umirt, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku ialah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah. Sekali lagi Ustaz cuba nak tekankan kat sini, wa ana. Jadi cara bacaan dia tak boleh tak boleh dua harakat. Maka timbul persoalan, kenapa tak boleh Ustaz? Tu ada alif. Jadi dan kita akan baca wa ana awwalul muslimin, tak baca wa ana awwalul muslimin. Iaitu setiap perkataan ana yang membawa maksud saya di dalam Al-Quran dibaca dengan tidak panjang. Jadi wa ana dan aku membawa maksud saya, jadi tidak boleh dibaca dengan panjang. Jadi cara bacaan yang betul wa ana awwalul muslimin.
Dan kita cuba lihat sekali lagi. Okey. Di muka surat 2 ada spektrum ilmu. Pelajar-pelajar, dalam kita fokus kepada ayat dan juga maksud ayat, cuba juga perhatikan petak-petak kecil, sama ada yang berwarna pink ataupun yang berwarna biru yang telah ditulis oleh penulis buku teks ini. Kita ambil perhatian, kerana kadang-kala ada juga soalan-soalan yang boleh dikeluarkan daripada petak-petak kecil di dalam buku teks itu. Muka surat 2, spektrum ilmu. Sunat membaca doa iftitah di dalam solat. Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila baginda mendirikan solat, baginda akan membaca, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi Ustaz juga suka nak mengingatkan tentang kesalahan yang sering dilakukan oleh para pelajar semasa membaca ayat ini ialah, okey, Ustaz tandakan sini Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya. Sini. Ustaz selalu tengok atau Ustaz dapati ramai pelajar akan salah kat situ. Itu kesalahan yang sering berlaku. Salahnya macam mana? Mereka akan baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa, mereka akan panjangkan pada ya yang kedua, sedangkan di dalam ayat ya yang kedua itu tidak mempunyai huruf alif di sebelah dia. Wa mahyaya wa mamati. Okey, jadi tak boleh baca wa mahyaya wa mamati, salah. Wa mahyaya, salah ya tu. Okey. Dan yang kedua ialah mereka akan buat kesilapan semasa membaca di sini. Umirtu. Salahnya macam mana? Mereka akan baca wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Mereka akan baca tu panjang, sedangkan tu itu, huruf ta itu tidak mempunyai huruf waw di sebelahnya. Jadi para pelajar hati-hati, jangan membuat kesilapan yang sama. Dan terlihat pula spektrum ilmu yang kedua. Tadi atas ni, ini spektrum ilmu yang pertama. Kalau kita tengok pula yang bawah, okey, ada spektrum ilmu yang kedua. Mari kita lihat apa isi kandungannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ustaz tahu baca maksud dia. Ketika kami solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang mengucapkan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha besar Allah dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimah tadi? Seorang sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah itu. Kata Ibnu Umar, maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah mengucapkan perkara itu. Apa iktibar yang kita boleh ambil di sini ialah kita jangan memandang remeh, memandang enteng kepada bacaan doa iftitah pada setiap kali solat.
Maka kita ambil peluang, bacalah doa iftitah semampu mungkin, kerana seperti mana dalam hadis ini, semasa seorang sahabat membaca doa iftitah, Rasulullah melihat pintu-pintu langit dibuka kerana sahabat tadi membaca doa iftitah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat amalkan, insya-Allah. Dan yang terakhir ialah, mari kita lihat intisari ayat. Intisari ayat yang pertama. Solat ialah tonggak kepada segala amalan seseorang Muslim. Solat ialah tonggak kepada segala amalan seseorang Muslim. Jadi, para pelajar, solat fardu ain bagi setiap orang Islam. Sehari semalam ada 5 waktu solat yang perlu kita laksanakan. Yang kedua, segala ibadat yang dilakukan perlu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat di dalam Islam ditunjukkan contoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadat-ibadat yang dilakukan tanpa mengikut contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyalahi. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat subuh 2 rakaat, kita solat subuh 2 rakaat. Yang solat sunat tu lain. Okey, kita lihat pada ayat yang ketiga. Intisari yang ketiga, kehidupan di dunia perlu dipenuhi dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Terus pergi yang keempat, menyerahkan segala urusan kehidupan dan sesudah kematian, menyerahkan segala urusan kehidupan dan sesudah kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Itulah yang kita lafazkan di dalam doa iftitah, dan mudah-mudahan kita faham. Jangan ada di antara kita yang menyatakan bahawa hidup dan matinya kerana sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita cuba lihat keikhlasan. Keikhlasan ialah faktor utama segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pelajar, dalam kita melaksanakan ibadah dan segala urusan, kita ikhlas kerana Allah lah yang akan memberi ganjaran terhadap ibadah yang kita laksanakan. Jangan buat ibadah ataupun suatu pekerjaan kerana yang lain. Seterusnya, umat Islam wajib menjauhi syirik kerana syirik merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang boleh menyebabkan akidah kita rosak adalah melakukan syirik, iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan yang ketujuh, umat Islam wajib memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dia ialah Tuhan sekalian alam. Jadi pelajar, Allah lah Tuhan sekalian alam. Allah lah yang menguasai dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan sekiranya kita ada sesuatu permohonan, kita ada hajat, maka angkatlah tangan, mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala, jangan pada yang lain. Okey, kita lihat sini ada amalan. Ada amalan yang pelajar-pelajar boleh amalkan. Boleh rujuk pada muka surat 4. Apa dia? Amalan doa untuk ditetapkan iman. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Riwayat Abu Daud, maksudnya, ya Allah, betul, bantulah aku untuk aku mengingatimu, mensyukurimu dan beribadah kepadamu dengan baik. Kerana tanpa bantuan dan izin daripada Allah, mana mungkin kita dapat mengingati Allah, mana mungkin kita dapat mensyukuri nikmat Allah, dan mana mungkin kita dapat memperbaiki amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bantu kita dalam kita melaksanakan, dalam kita berusaha untuk mengingati Allah, mensyukuri nikmat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para pelajar, setakat ini dulu untuk kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila like, komen, share dan subscribe video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita pada sesi yang akan datang. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفسي بعاد